Assalamualaikum. Kita belajar tentang homeostasis, yaitu suatu bentuk pengawal aturan yang memastikan sel-sel dalam badan kita boleh berfungsi secara optimum. Ada dua jenis mekanisme homeostasis, yaitu mekanisme suap balik negatif dan mekanisme suap balik positif. Mekanisme suap balik negatif ini adalah mekanisme pembetulan, yang mana kalau sesuatu itu lebih daripada aras normal, diturunkan supaya kembali kepada normal. Kalau dia kurang, dinaikkan supaya kembali kepada normal. Tidak seperti mekanisme suap balik positif, yang mana dalam mekanisme ini, jika sesuatu itu lebih daripada aras normal, ditambahkan lagi supaya dia lebih lagi daripada aras normal itu. Biasanya kita akan gunakan contoh penghasilan hormon oksitosin semasa wanita bersalin untuk mekanisme suap balik positif. So, hari ini kita akan fokus kepada mekanisme suap balik negatif. Contohnya adalah seperti berikut dan kita akan terangkan tentang mekanisme suap balik negatif dalam pengawal aturan suhu badan. Okey, jika seseorang itu dia bersenam dengan aktif ataupun mungkin dia berjemur di bawah panas matahari ataupun dia pakai pakaian-pakaian yang tebal. So, dalam keadaan ini suhu badannya akan lebih daripada normal. Suhu badan normal kita lebih kurang 37.5 darjah Celcius lah. Jika suhu badan kita naik, badan kita ini akan melakukan mekanisme suap balik negatif. So, bila kita mau jawab soalan ini, kita kena tanya dulu apa reseptor yang terlibat, apa bahagian otak yang terlibat, dan apa efektor yang akan dirangsang. So, dalam kes pengawal aturan suhu badan, termoreseptor pada kulit dan juga di bahagian otak akan kesan perubahan suhu badan menyebabkan impuls dihantar ke hypothalamus pada otak untuk ditafsir. So, selepas ditafsir, barulah impuls ini dihantar ke efektor-efektor dalam badan untuk menghasilkan gerak balas. So, gerak balas ini dilakukan supaya suhu badan kita turun dan kembali kepada normal. So, apa gerak balas yang berlaku? Contohnya yang pertama adalah kelenjar peluh dirangsang untuk menghasilkan peluh. So, itu bila kita kepanasan, badan kita berpeluh. Sebab bila kita berpeluh ni, proses penyejatan peluh itu akan menyejukkan badan kita. Dan yang kedua, bulu roma pula akan mengendur. Ini supaya tiada lapisan haba terperangkap pada permukaan kulit, jadi haba dapat dibebaskan dengan cepat. Yang ketiga adalah arteriol mengembang. Okey, bila arteriol mengembang, itu kapilari darah kita ni, diameternya akan membesar. Diameter kapilari darah yang membesar ini memastikan darah boleh mengalir dengan lebih cepat dan boleh mengalir dengan lebih banyak. Maka haba akan lebih cepat dibebaskan ke persekitaran. Otot rangka kurang mengecut dan mengendur ini sebab apa? Pergerakan menghasilkan haba. Jadi maksudnya bila kita kepanasan itu kita tidak akan menggigil. Sebab menggigil ini menghasilkan pergerakan, jadi pergerakan ini akan menghasilkan haba. Maksudnya otot rangka kita ini lebih rileks lah. Kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid ini tidak akan dirangsang kerana hormon adrenalina dan hormon tiroksina ini dia bertanggungjawab untuk metabolisme badan kita. Jadi bila dia kurang, dia remdeskan, maka otomatik kadar metabolisme badan kita akan berkurang. So, semua ini dilakukan supaya suhu badan kita kembali kepada normal. Jadi dalam pengawal aturan suhu badan ini boleh jadi suhu badan kita lebih daripada normal atau kurang daripada normal. Kepanasan, kesejukan. So, ini adalah semua gerak balas yang akan berlaku. Kamu boleh lihat di sini. Untuk otot erektor itu, kaitannya adalah haba yang terperangkap pada permukaan kulit. Jika dia menegak, nanti dia akan perangkap haba pada permukaan kulit, menyebabkan kita akan berasa lebih panas. Sebab itu bila kita kesejukan, bulu roma kita menegak. Bila kita kesejukan pula, kita tidak akan berpeluh. Sebab peluh itu nanti akan terlibat dalam proses penyejatan. Penyejatan ini boleh menyebabkan badan kita menjadi lebih sejuk. Okey. Arteri pula, kita punya kapilari darah akan mengecut. Maksudnya dia menjadi lebih kecil. Bila dia lebih kecil, kurang darah dialirkan. Jadi laju darah itu mengalir pun tidak begitu cepat lah. So, haba boleh dikekalkan dalam badan ini sewaktu kita kesejukannya. Otot rangka mengecut dan mengendur dengan lebih cepat. Ini supaya badan kita menggigil. Bila kita badan kita menggigil, dia bergerak dan hasilkan haba yang lebih banyak. Macam yang cikgu cakap tadi, kedua-dua hormon adrenalina dan hormon tiroksina bertanggungjawab tentang metabolisme. Jadi metabolisme ini hasil sampingannya adalah haba. Itu sahaja.